Topik 1. Pengenalan kepada industri pembinaan. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat menerangkan prinsip anggaran kos dan pentadbiran kontrak dalam kerja pembinaan. Terdapat 3 subtopik dalam topik ini iaitu menerangkan jenis-jenis pembinaan, menerangkan peranan pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan, menerangkan kitarhayat projek pembinaan. Jenis-jenis pembinaan terbahagi kepada 3 iaitu bangunan, kejahteraan awam dan kejahteraan awam berat. Contoh bagi pembinaan bangunan adalah seperti rumah kediaman, pejabat, hotel, hospital, sekolah dan institusi pendidikan serta masjid. Manakala contoh bagi pembinaan kejahteraan awam adalah seperti jalan raya, lebuh raya, jambatan, terowong, pembentungan najis. Contoh bagi pembinaan kejahteraan awam berat pula adalah seperti pelantar minyak, lapangan terbang dan juga landasan kereta api. Siapa yang terlibat dalam industri pembinaan? Cuba anda fikir dan senaraikan. Okey, pihak yang terlibat adalah klien, perunding, kontraktor, subkontraktor, pembekal dan pihak berkuasa tempatan. Okey, jom kita tengok satu persatu. Klien adalah pihak yang juga dikenali sebagai pemilik ataupun pemunya. Ia bertanggungjawab untuk menyediakan peruntukan atau bajet. Pihak klien ini boleh terdiri daripada pihak kerajaan ataupun swasta. Pihak klien ini mempunyai objektif utama iaitu mana-mana projek yang dijalankan hendaklah disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan tanpa ada kelewatan serta pertambahan kos. Selain itu, kualiti kerja yang diperolehi mestilah dalam keadaan yang sempurna. Okey, kita tengok pula perunding ataupun ia juga dikenali sebagai konsultan. Perunding adalah merujuk kepada arkitek, jurutera CNS, jurutera MNE dan juga juruukur bahan. Okey, kita tengok satu persatu. Siapakah arkitek? Arkitek bertanggungjawab menyediakan reka bentuk bangunan mengikut bajet pemilik serta mengawasi pelaksanaan projek bermula dari tarikh milik tapak sehinggalah tempoh kecacatan kerja. Jurutera Awam dan Struktur ataupun CNS ataupun Civil and Structure bertanggungjawab menyediakan reka bentuk struktur infra berdasarkan pelan arkitek serta mengawasi kerja-kerja pembinaan tersebut. Manakala jurutera Mechanical dan Electrical iaitu MNE menyediakan reka bentuk MNE berdasarkan pelan arkitek serta mengawasi kerja-kerja pembinaan tersebut. Juruukur bahan iaitu Quantity Surveyor menyediakan senarai kuantiti iaitu Bill of Quantities, BQ, dokumen tender, tuntutan perubahan kerja, Variation Order serta menguruskan pentadbiran kontrak dari mula sehingga siap projek. Okey, kita tengok pula siapakah itu kontraktor. Kontraktor adalah satu entiti ataupun satu badan yang bertanggungjawab merealisasikan cita-cita yang digambarkan dalam bentuk lukisan kejuruteraan menjadi realiti dalam bentuk kebendaan. Kontraktor merupakan pihak yang dilantik oleh klien untuk melaksanakan kerja pembinaan melalui kaedah perolehan yang telah dilaksanakan. Bertanggungjawab menyiapkan kerja pembinaan mengikut harga dan tempoh yang telah dipersetujui. Sekiranya gagal menyiapkan projek tanpa alasan yang munasabah, kontraktor akan dikenakan denda LAD iaitu kadar denda dan ganti rugi ataupun penamatan kerja. Seterusnya, kita lihat pula siapakah itu pembekal. Pembekal merupakan satu badan ataupun satu organisasi yang membekal bahan binaan bagi sesuatu projek pembinaan. Pembekal dinamakan dilantik oleh pemilik ataupun pegawai penguasa untuk membekalkan bahan dan barang binaan kepada kontraktor utama dalam sesuatu projek. Pembekal dinamakan mengikat kontrak dengan kontraktor utama. Kita lihat pula subkontraktor. Subkontraktor ini terbahagi kepada dua, iaitu subkontraktor domestik dan juga subkontraktor dinamakan. Okey, kita tengok satu persatu.
Subkontraktor domestik merupakan kontraktor yang melakukan kerja mengikut trade tertentu mengikut keupayaan dan kepakaran masing-masing. Subkontraktor dinamakan pula merupakan subkontraktor yang dilantik oleh pihak klien. So dekat sini kita boleh tengok kalau subkontraktor domestik ini dia dilantik oleh kontraktor. Manakala subkontraktor dinamakan dilantik oleh pihak klien. Okey, subkontraktor dinamakan biasanya melakukan kerja-kerja mekanikal dan kerja-kerja elektrikal serta perkhidmatan bangunan. Contoh kerja-kerja untuk pemasangan lift iaitu kerja-kerja untuk pemasangan yang melibatkan kerja-kerja aircon ataupun sebagainya. Di bawah kerja-kerja mekanikal dan elektrikal. Ini akan diambil alih oleh subkontraktor dinamakan. Okey, subkontraktor bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja-kerja subkontrak yang telah diberi seperti mana yang telah dijanjikan dalam peruntukan syarat-syarat kontrak antara pihak kontraktor utama dan juga pihak subkontraktor. Seterusnya, kita tengok siapakah pula pihak berkuasa tempatan ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai local authority ataupun LA. Okey, local authority ni siapa? Pihak berkuasa tempatan ni siapa? Dia adalah orang yang memberi kelulusan untuk membina rumah ataupun membina bangunan ataupun pembinaan kesejahteraan awam dan kesejahteraan awam berat. Okey, pihak berkuasa tempatan ini siapa? Dia terdiri daripada siapa? Terdiri daripada Majlis Daerah ataupun Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya ataupun syarikat air, IWK. IWK itu adalah Indah Water Consortium, TNB, TM, JPS, JKR, Bomba dan lain-lain. Dia juga berperanan supaya projek itu tadi dapat dilaksanakan mengikut peraturan yang telah diberi. Okey, gambar rajah ini menunjukkan hubungan antara pihak yang terlibat dalam industri pembinaan. Klien dan perunding mengikat kontrak antara satu sama lain dan boleh berhubung secara terus. Manakala kontraktor pula mengikat kontrak antara kontraktor dan klien dan boleh berhubung terus dengan klien. Manakala subkontraktor dan pembekal mengikat kontrak dengan kontraktor. Pihak berkuasa tempatan pula akan mengawasi pembinaan seperti yang telah diluluskan. Seterusnya kita tengok kepada subtopik yang ketiga iaitu Kita Hayat Projek Pembinaan. Okey, yang pertama adalah perancangan. Perancangan bermula daripada niat klien untuk membina bangunan sehingga melantik perunding untuk menyiapkan lukisan dan spesifikasi seperti yang telah dikehendaki oleh pihak klien. Okay. Yang kedua adalah perolehan. Pada masa proses perolehan, pihak perunding yang telah dilantik akan mengeluarkan iklan tawaran sehinggalah kepada proses penganugerahan tender kepada kontraktor yang telah dilantik. Kita hayat yang ketiga adalah proses pembinaan. Kontraktor akan melaksanakan proses pembinaan mengikut kontrak yang telah dipersetujui. Dan yang akhir sekali adalah penggunaan dan penyelenggaraan. Pada peringkat akhir, selepas pembinaan siap, bangunan tersebut akan digunakan dan berlakunya proses penyelenggaraan bergantung kepada satu-satu jangka hayat bangunan tersebut. Okey, pelajar dikehendaki untuk menjawab soalan kuis yang telah disediakan. Selamat menjawab. Okey, kita dah sampai di penghujung topik 1. Sekiranya ada soalan dan pertanyaan lanjut, boleh berhubung terus dengan saya melalui WhatsApp dekat nombor yang tertera dan juga boleh berhubung terus dalam grup Telegram STP 20503 Anggaran dan Pentadbiran Kontrak. Sekian, terima kasih.